kita nak kenai Allah. Macam mana kita duduk sembang selalu, kita duduk mengaji selalu dah. Kita nak kenai asma' dia, kita nak kenai sifat dia. Yang ni kita ulang kaji selalu. Hak nombor 2, kita nak kenai kita untuk kita kenai Allah. Itu 2. Antara hamba dengan Khalik, dengan Tuhan. Yang ni pun biasa dah. Sekali saya akan hurai yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8 insya-Allah dekat ni pun panjang dah ni. Kalau dan yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11 cukup. Kita nak tengok macam mana laluan tasawuf ni nak cinta Allah, nak kenal Allah. Bila kita dah kenal Allah, kita dah kenal diri kita antara makhluk dan antara kita dengan Tuhan. Maka nombor 3, yang ni yang paling penting. Kita nak kena tahu antara punca-punca seseorang itu tidak akan mendapat cinta Allah. 3 benda ni kalau ada di diri kita, kita takkan dapat cinta Allah. Yang pertama namanya al-fujur. Fujur nama dia. Fujur tu apa tuan-tuan? Hidup ni amalan dia hari-hari asyik mikir tentang maksiat, tentang lucah. Itu orang fujur. Celek-celek mata dia fikir apa benda yang nak buat dengan yang tak sama jantina dengan dia. Ada saja di mana keadaan dia, dia nak fikir lucah, maksiat. Lucah, maksiat. Ni nama dia fujur. Kalau kita tengok dia duduk di kedai makan pun, tengok dia nak makan sengap, bunyi apa pun tak. Tunduk tawaduk dia makan. Tak bunyi suara. Mai seorang orang pun, mai seorang perempuan, mai seorang maklum, mai seorang kakak, tegak lalu. Lelaki yang buat apa? Tu nama dia fujur. Dia bercita-cita ke arah benda yang menunjukkan nafsu. Bukan jalan kita nak menegak perempuan ni tuan-tuan. Bukan jalan kita. Tapi fikir nafsu tu. Baca surat khabar pun dia cari artikel-artikel yang menunjukkan nafsu. Itu fujur. Ada yang ni dalam diri menjauhkan kita daripada cinta Allah. 1. Hak nombor 2, ulama kata kalau ada ni 3 ni, hak kita kata makam 3 ni, saya bagi satu-satu. Yang 1 tadi Allah. Hak nombor 2 kita dengan Allah. Hak nombor 3, nombor 1-nya fujur. Hak nombor 2, safah. Safah ni apa? Dia tak boleh terima nasihat orang. Ngaji pun tak boleh, orang tegur pun tak boleh. Dia safah. Safah ni makna apa? Dia tersinggung. Orang kata, Haji, pasal apa main sembahyang tak pakai serban? Hang ni aku pakai serban pun payah, tak pakai pun payah. Benda bukan wajib. Dia terasa orang tengok lagu tu. Sedangkan itu nasihat. Bila orang bagi nasihat, kita terasa dengan nasihat. Dengan maksud, kita jadi orang safah. Kita tak boleh terima nasihat orang. Sedangkan agama itu adalah nasihat. Ini kita nak jaga. Nombor 2, kita kena berlapang dada. Bila orang nasihat kita, kita terima. Ambil pengajaran, ambil kebaikan daripada apa yang dia nasihat kita. Ambil kebaikan pengajaran tu. Nombor 2, kita jangan jadi safah. Jangan jadi orang yang mudah tersinggung dengan teguran dan nasihat-nasihat agama. 2. Hak nombor 3, kita jangan jadi tabazul. Tabazul ni apa? Hidup dia tak ada maruah agama. Orang tengok dia dengan umur dia, dengan pakai dia, dengan gelak dia. Maghrib duduk di pasar malam. Orang tengok dia, orang tengok kelaku dia, duduk menyemang kedai kopi waktu orang azan. Tabazul. Tak ada maruah agama. Bukan kata pada sudut dia, pada sudut anak bini dia pun dia tak ada tabazul. Dia tak kisah. Tak kisah dengan maksud macam ni tuan-tuan. Anak dia keluar tak pakai tudung labuh pun tak bunyi suara, tak boleh tegur, baju jarang pun tak kata. Tak apalah yang tu. Dia nak mari sembahyang subuh. Dia tanya umpuan dia, cucu mana cucu kita? Duk tidur abang. Tak sah kaca dia letih tu main tang tadi. Dia tak ada rasa malu nak ajak anak baik-baik, jangan kejut anak, jangan kejut cucu. Depa nak tidur. Kesian. Dia tak ada rasa malu anak cucu tak sembahyang. Maruah agama tu tak ada. Sayang ke anak pada sayang ke Allah. Orang macam ni, 3 laluan ni kalau ada pada kita, wa'alaikumsalam, memang tidak akan dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita kena jaga ni. Jangan bagi ada 3 benda ni. Fujur, syafah dan tabazul. Elak 3 benda ni. Kalau 3 benda ni kita faham, baru ulama kata layak untuk kita bercakap. Cakap apa tuan-tuan? Bercakap macam mana hang layak nak faham, hang layak nak kenal agama, hang layak nak tahu ilmu agama. Sebab setengah orang dia masalah kerana kita ni, bila kita dah dapat meninggalkan dosa maksiat ni, kadang-kadang kita kata kita tak buat benda tu ustaz, kami tak buat.
Tapi kenapa sampai lo ni tak main rasa denyut kata kita cinta ke Allah? Pasal yang ni bincang nombor 4. Hak tadi tangga 3, hak ni tangga 4. Nombor 1, orang yang paling sia-sia, dia buat apa pun tak ada langsung hubung kait dengan Allah. Dia main tak ada Tuhan, dia makan tak ada Tuhan, apa saja dia buat tak ada agama, tak ada Allah. Yang ni rugi, jangan jadi hak ni. Nombor 4 ni. Hak nombor 3, dia buat satu-satu benda kerana Allah. Tapi yang ni pun cukup lah tuan-tuan. Kalau kita boleh berdiri di makam ni cukup. Dia kerja pasal apa ni? Kerja pasal nak jaga anak bini. Kerja kerana Allah. Nak ngasuh anak bini, nak sarah anak bini. Kerana Allah, cukup. Tapi kalau kita mampu lagi faham tasawuf, kita boleh meningkatkan lagi kefahaman kita dengan tasawuf. Jangan duduk di tangga ni. Hak ni buat kerja ada juga Allah, kerana Allah. Tapi lagi cantik, buat kerja satu-satu benda tu hanya apa-apa yang dicintai oleh Allah. Suka satu benda yang hanya Allah suka. Cinta satu benda yang Allah cinta. Yang tu nombor 2. Pasal apa buat lagu ni? Pasal Allah kata macam ni elok. Allah kata Allah suka yang ni, aku suka macam ni. Allah suka Nabi, aku suka Nabi. Sebab Allah suka aku buat. Kalau Allah tak suka, aku takkan buat. Macam tu. Ini tinggi sikit, nombor 2. Tapi kalau kita mampu, tapi saya nampak kita hidup zaman akhir ni susahlah nak sampai tangga makam nombor paling tinggi, nombor 1. Nombor 1 ni tuan-tuan, dia cinta Allah, cukup. Yang tadi kerana Allah, cukuplah. Lagi cantik, sesuatu kerana Allah, sesuatu yang dicintai Allah, cukup. Tapi yang paling tinggi, dia tolak apa benda mari, tolak. Yang dia ambil hanya Allah. Cinta Allah saja dia nak. Yang ni paling terbaik, nombor 4. Jadi bila kita tengok kedudukan ni, kita nampak, ya Rabb, macam ni kah kata kepahaman kita, kecintaan kita dengan Tuhan? Kita nak duduk laluan jalan yang macam mana? 4. Baru 4 dan. Kita tengok pula 5. 5 ni cerita pasal macam mana kita nak faham agama, kita nak sayang agama. Yang paling elok, dia menyampaikan agama. Orang-orang alim, ulama, guru-guru mengajar agama, dia tolong menyampaikan kebaikan. Yang ni paling baik. Balik rumah nasihat anak bini, balik rumah nasihat orang kampung, balik kampung cerita semua benda baik-baik, menyeru ke arah kebaikan. Yang ni paling baik. Nombor 2, dia tak alim, dia tak guru, tapi setidak-tidaknya dia mencari ilmu, dia mencari guru, dia mencari kefahaman agama. Cukup. Orang macam ni memadai, hebat. 2. Hak nombor 3 adalah orang yang dia tak cari, tapi dia tunggu. Bila ada guru mengajar, dia dengar elok. Orang mari tabligh di rumah, dia dengar faham elok. Tak apalah. Nombor 3. Tapi jangan jadi nombor 4 dan nombor 5. Nombor 4, dia datang orang cerita pasal agama kat dia, bukan dia nak dengar, bahkan dia tolak. Dia tak dengar orang cakap agama, dia tolak, dia nafi, dia kritik, dia kutuk. Lagu ni jangan jadi nombor 4. Tapi lagi teruk hak nombor 5, bukan takat tolak, nafi, kutuk, dia pergi mengajak pula benda tak betul. Yang ni paling sesat. 5 benda ni kita kena faham. Dah faham 1, faham 2, faham 3, faham 4, faham 5. Dah cukup lagi? Belum. Ulama kata kena tahu tangga yang ke-6. Apa dia tangga ke-6 tuan-tuan? Tangga ke-6, jangan ada benda-benda ni. Sebab kalau ada benda-benda ni, dia boleh merosakkan kita dengan Allah. Rosak agama kita, rosak ilmu kita, rosak amal kita. Nombor 1, jangan guna logik akal nak faham hukum. Pasal apa ada ayat semayang, kentut batal ayat semayang, patut pi basuh dubur sudahlah. Dia pakai logik otak dah. Hukum ni berdasarkan logik, tak boleh. Hukum mesti ada Quran, hadis, sunnah, ijma', qiyas. Itu pakai hukum, itu pakai syarak. Tak boleh guna logik. 1, jangan guna kefahaman logik akal. Orang yang pakai logik akal menyebabkan dia tidak akan dapat cinta Allah. Nombor 2, orang yang malas. Nak semayang pun malas, nak mengaji pun malas, kira malas. Malam ni ada kuliah ustaz aku jadi di Bukit Raya. Walaupun dalam keadaan suasana gelap macam ni, tak apa, kita kata mari mengaji juga. Maknanya kita dah nafi satu hukum ni. Bila kita bagi alasan, tak apa kot semalam tak mengaji, kita dah tunjuk rasa malas. Orang yang malas tidak akan dapat cinta Allah. 2. Nombor 3, orang yang selalu beralasan.
siapa tak maghrib tahajud, bini gerak bang. Bangunlah tahajud bang. Hang ni macam aku tak nak bangkit. Bangunlah bang. Saya pun nak tumpang semangat abang, nak tumpang berkat abang, nak tumpang seronok abang ibadat ni. Hang duk suruh aku, hang tulah maghrib sembahyang. Bagi alasan. Bini tolong dia supaya gerak bangun sembahyang tahajud. Dia tak nak sembahyang. Yang ni satu masalah. Sebab apa? Dia banyak meletakkan alasan dengan agama. Tak bagus. Jangan ada macam ni kat kita. 3 alasan. Yang keempat, jangan banyak berangan-angan. Dia kata aku ni kalau boleh ni nak masuk syurga Firdaus. Aku ni kalau boleh ni nak jadilah umat Nabi yang terbaik. Saban tak pakai pun tak apa, jubah tak pakai pun tak apa, tapi aku rasa akulah umat Nabi SAW yang terbaik. Berangan. Buat apa dak pun. Aku rasa doa aku ni makbul. Kalau buat tahlil ni patut aku kena jadi khalifah. Doa aku makbul. Doa pun tuan semayang, asak tuan semayang. Dia banyak berangan. Berangan-angan ini bukan pada orang yang sedang dicintai Allah. Lagi, agama kata, tu kata jangan jadi orang yang terlalu buat mudah dengan hukum. Buat mudah dengan hukum. 5 dah ni. Buat mudah macam mana? Orang kata jomlah kita semayang. Janganlah buat macam ni, campak lelaki perempuan, benda tak elok, benda tak betul. Tak. Dia kata tak apa kot, Tuhan bukan nak kata haram sangat. Habis kuat esok sebelum aku mati aku tobat lah. Tuhan tu kan maaf. Dia buat mudah. Anak-anak cucu mari rumah nak main raya dengan dia, dia salam suka-suka hati, tak apalah, lapis cucu. Buat mudah. Buat mudah dengan hukum ni, hukumnya haram. Takkan dapat cinta dan rindu Allah. 5. Dan yang terakhir, yang keenam. Yang keenam, kena jaga-jaga. Jangan terlalu merasa diri ni suci. Selamat daripada kemurkaan Allah. Dia rasa tak apa, dia rasa suci. Dia rasa dia buat semayang macam ni cukup dah, tak ada sunat pun tak apa. Pasal ada setengah tempat kata, Allah ni bukan nak tengok semayang kita, dia cakap macam tu. Ada tak apa lagi tuan-tuan, ada setengah orang dia bercakap bahasa dia apa? Dia guna bahasa kita ni Allah tak pandang. Ni tak pandang luaran, tak pandang jasad. Allah pandang hati. Tu aku tak pakai jubah, aku tak pakai sorban ni. Dia hanya baca la ilaha illallah. Dia tak baca Muhammadur Rasulullah. Memang Allah itu melihat hati. Tapi yang menyuruh segi pakaian, tingkah laku, perbuatan itu Nabi SAW. Sebab itulah kita kena ikut sunnah. Pasal kita ni bukan hanya mengucap la ilaha illallah, hanya nak fikir hati. Kita sambung Muhammadur Rasulullah. Pasal tu jubah, sahabat, rida, hizam semua ni. Lepas tu kita nampak laluan tadi, kita jangan rasa selamat, kita jangan rasa suci. Dan kalau kita dapat yang ketujuh, ni yang 6 habis dah, ni yang 7 pula, 7 benda ni. Kalau ada 7 benda ni kat kita, itu menunjukkan kita dah mula dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita boleh cek tengok. 7 benda ni ada kat kita dah. Ulama usul kata. Dah kita 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai, 5 selesai, 6 selesai. Ini masuk 7. 7 ni kalau ada di kita, itu memang kita betul-betul cinta Allah. Nombor 1, kasratuz zikir. Kita selalu sebut nama Allah. Saja-saja Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah. Ni kita dalam gelak-gelak ni di masjid ni. Alhamdulillah duduk saja-saja sambil satgi nak rehat, satgi balik rumah. Mulut tu jangan duk maki, jangan duk sebut benda kotor, hanya sebut benda yang tak betul. Banyak sebut nama dia. Kita panggil dia, membiasakan diri, tunjuk dia. Kasratuz zikir menjadi tanda bahawa kita cinta Allah. Macam kalau kita cinta kat orang tu pun kita akan selalu sebut nama dia. Bila kita selalu sebut nama dia, menunjukkan kita cinta kat dia. Ulang sebut nama Allah, makna kita cinta kat Allah. Allah, Allah nombor 1. Kalau kita, kalau lepas saya sebut ni kita kata, ish, setakatlah ni aku nak zikir pun gagal-gagal lepas mayang. Tak apa, cukup. Ni lepas mayang masa zikir pun bangkit awal. Ataupun masa lepas mayang tu orang zikir dia duduk menung. Yang tu lagi. Memang jauh daripada cinta Allah. Memang takkan dapat cinta Allah. Tak mau, yang tu kita tak mau. Nombor 1, kita perbanyakkan zikrullah. Kasratuz zikir. Sebut nama Allah banyak-banyak. Nombor 2, ulama tasawuf kata, kalau betul kita cinta Allah, ini tanda dia, tanda yang kedua. Apa dia? Al-ijab. Kita jadi kagum dengan Allah. Al-ijab. Kita tengok langit. Tak, langit tu jauh. Kita tengok bumi besar. Al-ijab. Kagum dengan Allah, paling dekat dengan kita. Kita mari masjid malam ni nak mengaji dengan ustaz apa jadi? Allah takdirkan lori belah tiang. Gelap suasana. Ujub dengan Allah.
Allah mungkin nak menguji dan nak lihat sejauh mana kekuatan aku untuk mengaji ni. Aku tunggu, aku tak pergi, aku iktikaf juga di sini. Al-ijab, sentiasa kagum dengan Allah. Cukup. Kalau yang ni ada tadi dalam diri kita, terbaik tuan-tuan. Al-ijab, kita kagum dengan Allah. Allah, kau uji aku sambut ya Allah. Teruskan ya Allah. Al-ijab. Dua. Hak nombor 3 ulama kata kita kena ada redha. Inilah redha ni. Jangan kita duk bentak-bentak, duk ni, jangan. Redha. Redha inilah satu martabat yang cukup tinggi. Bila berlaku ujian pada kita, kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita tengok orang tu kena uji, kadang-kala kita pula kena uji. Masing-masing ni dengan rentak yang berbagai Allah uji. Cuma sekarang ni macam mana kita nak redha bahawasanya satu benda tu memang datang dan mari daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada makhluk. Kena kata semuanya minallah, semua daripada Allah. Apa? 3 dah. Yang keempat namanya tadiyah. Tadiyah ni tuan-tuan makna dia sanggup. Sanggup ni macam ni. Sanggup ke tak kita bangun tahajud buat 20 rakaat? Sanggup tak kita setiap malam menghabiskan witir 11 rakaat? Sanggupkah kita 40 hari khatam Al-Quran? Sanggup tak? Kita kata ustaz tu berat ustaz. Tak apa. Habiskan sehari solat Isya 4 rakaat. Sanggup diri, rukuk, sujud, iktidal, duduk antara sujud, tasyahud, semuanya buat. Kesanggupan kerana Allah. Cukuplah. Nak bincang sunat tu panjang. Ni nak bincang macam sehari nak sembahyang Isya tu. Sanggup tak kita tak fikir lain, hanya mikir Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sampai di martabat tu, kita boleh sampai di makam tu. Cukup sempurna kita. Memadai. Tuan-tuan, namanya apa? Tadiyah. Kita rasa sanggup berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ni, bukti dah kita cinta. Tama tadi apa? Tama tadi kita buat satu-satu benda kena banyak zikir. Hak nombor 2 kita kena kagum, al-ijab. Hak nombor 3? Nombor 3 apa tuan? Redha. Hak nombor 4? Tadiyah, kita sanggup. Maka yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Yang ni lagi berat. Yang kelima, khauf. Kena takut hanya pada Allah. Takut Allah apa? Nak pergi berak pun ajak anak teman. Belayak belakang rumah. Tak apalah ni malam ni karen tak ada. Nak pergi dapur pun ajak anak teman. Masak kat aku, masak. Aku tak nampak ni nak cari pada tangan duk ketak tu. Bunyi ayam dah bumbung. Kalau lagu ni tak jadi tuan-tuan. Dia hanya semata-mata takut kerana Allah. Tak ada yang lain dah. Siapa di sini, saya tak tanya, cuma tuan-tuan boleh amal. Sentiasa langkah lalu duduk di kubur waktu-waktu malam. Oh tuan-tuan, kalau boleh buat martabat ni cantik tuan. Duduk di kubur, duduk menyembang arwah-arwah di kubur. Itu martabat terbaik. Sebab kita tanya, Reni yang pergi dulu, nanti aku nak pergi ni mu sambut aku nak. Aku nak pergi juga ni, cuma tak tahu Tuhan nak ambil aku bila. Sebab kata ke diri, syarat nak masuk syurga, syarat nak jumpa Allah, aku nak jumpa Allah. Syarat nak jumpa Allah, kena masuk syurga. Syarat nak masuk syurga, kena buat baik. Syarat nak buat baik diterima pakai ni, kena mati. Aku hidup lagi ni ya Allah, macam mana aku nak jumpa kau? Aku rindu dah ni. Macam tu. Orang yang dalam keadaan apa? Hanya semata-mata khauf. Takut itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bukan kata ni ada juga tuan-tuan, lebih-lebih tu aja ni takut ni tak beraya kan. Dia tak beraya kalau kita kata benda hak nampak tu lain lah, ni benda hak tak nampak tu pun dia takut. Padahal jin tu tak ada apa upaya pun nak tewaskan kita. Pasal apa jadi takut tu? Pasal otak tu, pemikiran kita duk tengok gambar filem. Dia takut serupa filem tu. Dia terbayang-bayang tengok tok gigi pun tengok cermin pun tak mau dah. Takut main kat belakang lagi dah. Allahu akbar, jangan. Mesti khauf, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kena ada rojak. Rojak ni apa? Harap. Harap hanya semata-mata Allah. Jangan minta tolong lain, minta tolong hanya pada Allah. Rintih rayu kita hanya pada Allah. Itu khauf. Dan yang terakhir namanya at-ta'ah, semata-mata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat makna Allah Taala kata boleh, kita buat. Allah kata jangan. Boleh di sini ni dan jangan di sini ni bukan semata-mata wajib dan haram. Jangan ni bukan kata haram, makruh pun tak mau buat. Bukan kata makruh. Tasawuf kata harus pun jangan. Seolah-olah hidup ni nak cari sunat dengan wajib saja. Nak ada hasil dalam semua apa yang kita buat.
Yang tu jalan ta'ah yang dimasukkan dalam ulama tasawuf ni. Tuan-tuan, bila saya cakap tasawuf ni, tuan-tuan jangan petik cara ulama fiqh. Fiqh ni dia macam-macam. Pasal fiqh cara ni dia kata boleh ni, boleh takkan kot. Tu fiqh. Kita sembang tasawuf ni sembang nak mendekat dengan Allah. Dia macam ni. Mari dengar kuliah, macam inilah boleh duduk rata-rata. Yang tu fiqh. Asalkan main masjid saja. Tasawuf kata bukan main kuliah. Bukan nak main kuliah, tapi nak main berkuliah. Itu tasawuf. Lagi tinggi daripada fiqh. Sebab itulah laluan dia agak ketat. Sebab tu bila kita tengok laluan fiqh dengan laluan tasawuf jauh berbeza. Sebab tu juga ulama kata, cara mudah kita nak jadi perangai nak capai cinta Allah. Ni nombor 8. 8 benda. Sebab apa 8? Ulama kata kena cari